Oh, ni apa? Tesis ke apa ni? Subjek pasal agama. Oh, ya. Yeah. Uh, Okay. Makan dah semua? Yang spermat Zeno dah. Zalin baru buka tadi. Kau jangan kau jangan buat-buat cerita Kau tutup kamera dia jadi kau makan. Okay dah. So rasanya dah boleh start lah kot kita punya temu duga. So korang ni Encik Radino, tapi kalau aku panggil Sifu lah kot sebab kenalan Siput. daripada Siput. Jangan panggil Siput. So aku dah terbiasa panggil dia Sifu lah. So aku mungkin akan panggil dia as a Sifu lah. Apa panggil apa pun tak apa. Abang Eddie boleh. Encik formal sangat kot. Nampak macam tua. Panggil abang handsome pun boleh. Okay. Actually korang ambil course apa ni? Apa ni? Padu-padu. Kita orang multimedia. Multimedia. Baik-baik. Okay. So saya start dengan saya punya ni lah. Persoalan dengan fakta saya lah kan. Okay lah pada Sifu. Sekarang ni media sosial bukan sekadar tempat untuk kita berkomunikasi dengan orang lah kan. Dia dah jadi tempat hiburan, tempat orang-orang buat bisnes dan sebagainya. So pada Sifu lah kan, ni lah macam mana nak kata kan, yang kadang-kadang kalau kita tengok konten-konten zaman sekarang kan, dia macam ada selit-selit pasal keagamaan sikit dan sebagainya. So apa perbezaan antara hiburan dengan mesej-mesej yang ada dekat dalam konten sekarang ni pasal agama? Pada situ lah. Daripada situ lah ya. So dia persoalan dia adalah nak tahu perbezaan dia ke ataupun nak tahu peranan dia ke? Perbezaan peranan tu lah, macam certain orang dia orang gunakan platform ni hanya untuk buat hiburan. Tapi sebab sekarang ni pun banyak juga orang bagi konten-konten pasal agama apa semua. So apa perbezaan peranan tu? Dia kalau ini secara pendapat individu lah kan, pada saya. Kalau untuk hiburan ni dia satu benda yang bagi saya umum. Faham? Dia umum. Okay, hiburan ni ikut mana pun hiburan is hiburan. Entertainment is entertainment. Tetapi dalam bab dakwah, dalam bab agama, dia memerlukan satu kefahaman dan pemahaman serta ilmu yang spesifik. Dia bukan, kalau tanya orang cakap dakwah tu umum ke? Kalau ini pendapat saya, dakwah bukan umum. Dakwah dia perlu satu, yang pertama dia perlu ilmu. Betul. Yang kedua dia perlu faham tentang ilmu yang dia pelajari. Kalau dia sekadar boleh dapat tak apabila saya cakap kenapa, apa beza ilmu dengan faham tadi tu? Okey, ilmu ni satu perkara yang kita boleh dapat daripada mana-mana. Wak Imam kalau kita pandang, kita nampak dekat dinding ada tulis. Itu ilmu. Kita boleh dapat, oh ni daripada quotes. Dia ada peribahasa ke apa ke. Tapi kita faham tak apa yang ditulis? Tidak. Itu perbezaan ilmu dengan faham. Ilmu kita boleh dapat. Faham tu kita sendiri yang lahir daripada individu tu sendiri. Okey, jadi kalau tanya perbezaan peranan media sosial ni, yang pertamanya kaedah bagus, platform bagus. Dia merapatkan, dia memudahkan, dia menyenangkan. Tetapi yang membuat konten itu, dia perlu ada faham tentang ilmu apa yang nak disampaikan. Dan yang paling penting, individu yang melihat atau consumer ataupun kita,
Kita mesti kena ada sekurang-kurangnya asas dalam perkara yang kita nak tengok, perkara yang kita nak tahu. Okay, itu dalam apa. Kalau hiburan ni selalunya kebanyakan dia hiburan lah. Kalau kita nak dengar orang menyanyi, kita pergi buka orang menyanyi. Betul. Kalau kita nak tengok berlakon, kita tengoklah movie, kita tengok filem ataupun macam-macam lah kan. Kalau ada kita nak tengok orang menjual, shopping, kita tengok live shopping kan. Kat situ pun ada spesifikasi dia. Serupa juga dengan dakwah. Dakwah dalam bidang agama, Islam pun terbahagi kepada beberapa bahagian. Beberapa senang kita sebut subjek lah. Ada fiqh, ada tasawuf, ada hadis, dia ada macam-macam lah, ada sirah. Jadi macam kita, kalau kita rasa kita nak tengok sirah, at least kita kena ada basic. Macam selalu kita tengok tentang fiqh lah, umum orang Islam sekarang ni bila buka je dia nak tengok ceramah-ceramah agama yang berkaitan fiqh. Faham kan? Fiqh ni adalah ibadah seharian kita lah. Rukun Islam. Kan, itu asas-asas pada perilaku ibadah dalam agama Islam tu. Ramai orang yang mungkin dia tak, susah lah nak mencari guru ataupun kekalahan masa ataupun mungkin terlampau sibuk lah. Selalunya alasan yang diguna pakai sekarang ni sibuk lah. Benda yang paling mudah zaman sekarang yang ada is media sosial. Jadi semua akan berpandukan media sosial. Jadi kalau tanyakan dia punya perbezaan peranan dia tak ada beza, sama je menyampaikan. Cuma dari segi apa yang input dan output, output yang diberi, input yang nak dimiliki itu bergantung kepada individual yang membuat output dan individual yang menerima input. Okey. Jawab tak soalan tu? Terjawab. Alhamdulillah faham. Alhamdulillah faham. Takut terbang terbang ya, tak takut tak faham. Kalau tu tanya balik lah. Okey, kalau saya ada yang tak faham tu saya akan tanya balik lah InsyaAllah. Korang semua okey tak ni? Faham tak? Muka macam Boleh. Faham. Apa nama Syarifah, Atin, Syazli. Nak panggil apa? Syazwan Panggil Lee je. Oh, Lee. Wow, cantik. Atas Syarifah. Syeri ya? Ira. Ini Fatin Nadirah bagi Fatin lah. Okey. InsyaAllah. Okey. So kepada soalan yang seterusnya lah kan. So sekarang ni penggunaan media sosial mostly kerajaan ni macam nak memberi tahu kepada masyarakat tentang isu-isu politik dengan perkhidmatan awam yang ada. So diorang macam bagi berita tu, adakah peranan media sosial dalam perkara itu adalah untuk merapatkan hubungan antara kerajaan dengan rakyat ke atau tidak? Ke dia macam mana sebenarnya? Okey. Nak jawab jujur ke? Better jujur lah. Jujur lah kan? Okay, sekarang yang intellectual kita kena terbuka lah. Betul. Kalau tanya ni pendapat saya. Merapatkan hubungan tu tidak. Okay. Tetapi untuk menerima maklum balas, yes, betul. Atau menerima isu, yes, betul. Kalau merapatkan hubungan tu tidak. Sebab contoh saya cakap fakta, apa saya cakap, hujah kenapa saya cakap tidak. Contohnya kita nak bercakap dengan Perdana Menteri. Contoh. Kan prosedur dia banyak tak? Banyak. Wa'imah dalam media sosial pun tetap banyak. Adakah yang menjawab tu dia? Tidak. Admin, kadang-kadang apa tu, sekretari, kadang-kadang security. Kalau silaturahmi ataupun silaturahim yang disebut oleh Rasulullah ini adalah apabila dua hala conversation. Two-way conversation, two-way, kita panggil dua hala punya
give and take lah. Seorang bercakap atau seorang memberi, seorang menerima atau seorang yang membeli. So dari di situ kita akan wujudkan satu, kita panggil talian silaturahim. Kalau cakap merapatkan kerajaan dengan rakyat secara umumnya boleh diterima, tetapi secara khususnya dia sangat, bukanlah tak efisien, bukan tak berkesan tetapi kalau tanya saya, dia tak berapa nak efisien, dia tak berapa nak, tapi dia perlu ada perlu ada untuk masalah, perlu ada untuk isu, perlu ada untuk contoh kita pengaduan, kita buat aduan apa semua tu boleh untuk dia lastly dia mungkin akan sampai kepada pihak yang bertanggungjawab yang akan mengendalikan perkara tersebut. Dalam contoh perkhidmatan awam mungkin akan sampai kepada pegawai yang akan mengambil tindakan. Cumanya keberkesanan dia yang pertamanya bila tak berjumpa pemuka ni, yang pertamanya kita tahu bila melibatkan media sosial ni dia punya yang dapat yang terima banyak. Tapi 1,000 contohlah 1,000 kan. So kat mana yang kita cakap kita nak merealisasikan perkara tu? Betul. Right. Tapi bila bersemuka dalam sehari kita jumpa 10 orang, macam mana Rasulullah buat, macam mana Rasulullah buat, macam mana Khulafaur Rasyidin buat. Dia orang adakan mesyuarah, dia orang adakan perjumpaan. Perjumpaan selesai tak masalah. Buat imam, masalah negara, masalah agama, masalah bangsa, masalah sekecil-kecil, masalah kedai runcit, masalah rumah tangga. Itulah pro and cons bila bersemuka dengan alam maya. Betul. Okey, contohnya macam ni. Kita diberi masa yang singkat untuk kita buat Google Meet macam ni. Ada 5 orang dalam ni. Kita bermuzakarah yang macam ni. Kan? Tetapi adakah dalam masa yang sama, kalau tanya saya tak dapat memberikan 100% apa yang saya faham, dan awak pun yang berempat ni pun tak akan dapat 100% apa yang saya sampaikan. Sebab apa mungkin? Bila berdepan ni, kita tak faham, kita tanya. Kan? Macam saya tak tahu macam mana kan? Kita terus. Kita boleh terus. Macam ni. Dekat atas kita cakap, bawah mute, 3 mute. Kan? Ini lagi Maggi goreng. Kata ayah. Macam tu lah. Semua ni dia makan masa yang lama, tapi serupa juga kalau kita guna media sosial ni pun makan masa banyak pun sama juga. Lagi bertemu masalah tu mungkin daripada 1,000 tu mungkin 1 ataupun 2 selesai. Betul. Kalau tu satu tu diselesaikan dengan keputusan musyawarah. Yang Amir di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah yang macam tu lah. Okey. Jadi jelas. Bukan saya tidak menyokong. Apa-apa isu yang daripada kerajaan maupun politik, tapi bagus untuk kita yang di bawah, di akar umbi ni, untuk mengetahui isu semasa tu bagus. Kadang-kadang masa bila pula kita nak berjumpa kan, dia orang nak tanya pasal kabom dia ni kan. Tapi dia punya pro dia kat situ lah. Kita tahu apa yang terjadi. Cuma betul atau tidak, itu dia akan cerita. Itu akan timbul isu kan. Apa yang diwar-warkan itu betul, fakta ataupun auta. Yes. Ketepatan dia. Wah. Okay, so itu je lah persoalan daripada saya. So yang seterusnya, Fira Fira dulu. Okay. Fira dulu. Okay. Terima kasih Encik Adi. Encik Adi sihat lah? Alhamdulillah. Okay, untuk soalan saya ni berkaitan dengan media sosial sebagai platform perniagaan.
Okey, baik. Okay, jadi Islam ni memang galakkan umat dia untuk berniaga kan. Ya. Sekarang ni kita dah banyak sangat social media macam TikTok, Shopee, Instagram. Jadi Islam juga dah letakkan beberapa garis panduan untuk umat dia ikut supaya berniaga dengan mengikuti syarak lah. Betul. Jadi soalan saya, macam mana pula dengan peniaga-peniaga yang masih lagi menjual barang yang defect atau bahasa Melayu dia masih ada kecacatan lah dekat barang tu. Tapi dia akan jual dengan harga yang lebih rendah lah berbanding daripada harga asal. Jadi adakah hasil yang diorang terima itu masih halal? Itu soalan saya. Okey. Berniaga ni sangat-sangatlah dituntut dan dia adalah sunnah. Sebab Rasulullah berniaga dan berdagang. Ya, betul. Kalau ada satu tokoh agamawan juga nama dia Hasan Al-Banna, apa dia cakap? Berniagalah sekalipun kamu sudah kaya. Quotes dia. Hasan Al-Banna ni dia cakap berniagalah walaupun kamu dah kaya. Okay. So daripada persoalan tu, dia jual barang yang defect tetapi dengan harga yang lebih rendah. Lebih rendah. Okey, dalam agama Islam, dalam kita punya fiqh, usul fiqh, kita sebut usul fiqh ya. Berniaga tu dia ada rukun niaga. Dia ada syarat-syarat sah perniagaan. Kan? So semua pun kita dah tahu benda tu. Yang paling pertama kalau kita tahu nak berniaga ni, satu dia mesti nampak benda yang nak diniagakan. Kalau kita fizikal lah. Yang kedua dia mesti ada yang paling penting pendapat kami adalah akad perniagaan. Tak ada akad perniagaan tak sah jual beli. Hukum dia haram. Okey, jadi untuk barangan yang ada kecacatan ataupun defect mestilah di-declare ataupun diisytiharkan. Alright. Contoh benda ni dah ada, benda ni pun dah perniagaan ni sebenarnya dah menular pun, dah banyak dah. Kita je kadang-kadang bila ada kemampuan kita tak pergi ke arah barang-barang yang macam tu. Contoh kita ada zaman-zaman saya study dulu pun dah ada apa? Kita panggil kedai tu cash and carry Masih ada lagi sekarang cash and carry? Pernah dengar kedai tu? Tak pernah dengar. Okey. Kedai cash and carry ni semua barang use lah. Use item dan defect item. Tapi dia declare. So kita pergi, dia tak ada spesifik barang. Dia macam bundle lah, senang cerita macam bundle. Senang, mudah kita ambil bundle lah. Bundle ni kita sedia maklum. Bila kata perkataan bundle tu, adakah dia baru? Tidak. Sebut bundle tu kita tahu dia mesti barang yang telah digunakan, barang yang ada kecacatan. Kalau yang kecacatan ni selalu kita panggil kita panggil reject shop lah. Kan? So actually benda tu dah declare lah. Bila kita masuk satu kedai tu kita dah tahu dah. Jadi kedai bundle. So, kedai ni kedai reject shop. Contoh kalau kita tengok online pun, kalau dia tak tulis, itu salah dia. Itu jatuh hukum. Tapi kalau dia tulis live reject shop, live defect item, macam tu dia dah declare dan dia tunjuk, contoh dia tunjuk barang lah, dia tunjuk contoh dia tunjuk satu barang lah, dia kata saya ada spek mata contoh kan, spek mata ni dia nama Ray-Ban, harga kedai baru 350, tapi kat sini ada calar, lepas tu dia tunjuk macam tu kan, ada calar, nampak tak ada calar kat sini apa tu dia punya yang buka-buka ni pun tak function sangat. Jadi daripada 350 tu saya nak jual 100. Okay. Akad jual. Dan kita yang membeli di rumah, cara kita akad adalah menaik. Saya nak, contoh. Saya nak, saya terima barang tersebut dengan harga tersebut. Maka sah perniagaan tu. Sila screenshot dan DM. Macam tu. So makna kata dia declaration, dia paling penting dalam agama ni. Okey, saya masuk ke bawa ke dalam sikit lah. Bukan dalam perniagaan saja, apa-apa saja pun. Declaration sangat penting, akad sangat penting dalam agama.
Dia mesti kena ada akad. Tak kisah apa-apa pinjaman, nikah kahwin, pinjam ke apa-apa sajalah, apa-apa saja. Mesti kena akad. Bila ada akad ni itu akan, sebenarnya akad tu lagi besar daripada hitam putih. Cuma kita pulang kepada individu lah yang pegang amanah. Gitu. Jadi kalau kata dari segi hasil jualan tu, kalau betul dengan cara akad dia, tak ada tipu, tak ada terselindung kan. Kadang-kadang ada je dia tunjuk satu defect padahal ada dua defect. Haram. Okey. Tetap haram kerana tak berlaku jujur. Dia macam mana pun dalam agama, yang pertama itulah kita pegang sifat Muhammad. Ada idik amanah tabligh fatonah. Amanah tu sangat penting. Dia menjaga apa yang dijual dan apa yang nak diberikan. Itulah amanah dia. Kita nampak bentuk senang untuk kita, alah aku jual je pun. Habis orang bayar settle lah. Kan tak ada kena mengena dengan aku. Ayat ni sangat-sangat dah kena jaga. Tak ada kena mengena dengan aku tu sangat-sangat jaga. Kita kena ingat kita sebagai insan, sebagai umat Muhammad, kita sangat terkait. Kita masuk yang bab tadi, silaturahim. Wa imma kita dah jual, pertalian akad tadi tu berlangsung sampai hari akhirat. Kalau kita jual benda yang berfaedah, pahala akan continuous. Berterusan sampai akhirat. Dan kalau kita jual tu dalam keadaan haram, haram tu pun berterusan lah sampai akhirat. Dan akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawab tak soalan tu? Jawab, Cik. Cik, saya teruskan dengan soalan kedua ya. Allah. Jadi kalau dah ada media sosial ni, mesti kita akan promote kita punya perniagaan kan. Sekarang ni dah terbiasalah dengan konten-konten dekat TikTok, upload gambar, buat video. Jadi masih lagi ramai di kalangan umat kita ni yang mencuri ataupun menirulah dia orang punya konten-konten tanpa kebenaran mereka atau pengetahuan mereka. Jadi saya nak tanya, adakah hasil komisen yang diorang dapat tu pun halal? Okey. Kita nak tahu halal haram ni ataupun kita nak letak hukum pada satu perkara tu, kita kena tahu tentang ilmu hukum lah. Dia berniaga, cara dia berniaga dia tu, dapat dia tu halal. Tetapi perbuatan dia meniru tu haram. Dia salah di mana? Di berniaga ke ditiru? Tiru tu berdosa, berniaga tak berdosa. Kita tak boleh pukul rata. Dalam konteks ni kita tak boleh pukul rata. Tetapi kalau kita meniru produk kafir, dibolehkan. Pernah tahu tak benda ni? Tak. Kalau nak tiru produk kafir. Produk yang Kenapa tu? Yes, ini adalah satu zaman Rasulullah, ini adalah strategi untuk melumpuhkan ekonomi. Contoh, sekarang kita boikot apa? McD, KFC. Wajar tak kita tiru untuk kita buka bagi orang Islam makan? Itu. Kat situ. Dalam agama. Saya nak cakap diwajibkan, tak adalah sampai diwajibkan, tetapi dibenarkan. Orang Islam ni sebenarnya dia lagi suka kita inovasi daripada apa yang dibawa oleh orang-orang, idea-idea daripada orang yang bukan Islam, memanfaatkan lagi ekonomi Islam itu sendiri. Tetapi kalau kita meniru atas dasar tak menjatuhkan sesama agama, sesama Muslim, sangat-sangat salah lah. Benda ni tak mungkin zaman sekarang perkara ni dijebatkan, kita majmuk, kita majmuk, tapi kita belajar tentang perniagaan Islam, dia tahu kaedah-kaedah bagaimana
Setelah nak menjatuhkan tidak bersaing dengan mereka. Iman biru. Contoh wajib. Kita pun boleh buat wajib. Tetapi kalau wajib tu tak dia Lee Cooper contoh. Lee kan? Lee Cooper. Kafir ke? Bukan. Kafir. Kita buat Cik Ali Rosdan. Contoh. Jenama jenis tu Cik Ali Rosdan. Sama sebiji. Lee Cooper dengan Cik Ali Rosdan. Kita kena beli. Wajib menyompong Cik Ali Rosdan. Walaupun benda tu sama dan dibawa daripada orang kafir. Tetapi jenama yang ini bukan orang kafir, Nabi N. Jadi macam tadi tu lah jawapan daripada persoalan itu, meniru itu, kalau meniru daripada agama sendiri dengan niat untuk menjatuhkan, dengan niat untuk mencantas, perbuatan itu berdosa. Tapi perniagaan itu masih boleh berniaga. Kan? Kesalahan dia adalah di itu. Tetapi ada baiknya keluar dengan idea sendiri, inovasi boleh, kan, kreativiti tu lagi bagus, inovasi tu boleh, kan. Contoh yang zaman sekarang ni kita dah tengok, kalau dulu popiah tu ada satu jenis popiah, sekarang berjenis-jenis popiah. Itu inovasi, dia tak meniru, inovasi. Tetapi kalau alhamdulillah hujan, dia inovasi daripada perkara yang dah ada. Macam juga teknologi maklumat. Daripada dulu, benda tu, chip tu sebesar-besar alam. Satu meja chip dia. Sekarang dah besar kuman. Betul? Inovasi. Tapi kalau nak kata meniru, tetap meniru chip juga. Tak terlari pada meniru sebenarnya. Kan? Tiru kita adalah tiru Rasulullah. Itulah tiru yang paling digalakkan. Daripada kita nak tiru konten-konten sekarang ni, kenapa kita tak tiru konten Rasulullah? Rasulullah punya konten lagi banyak sebenarnya kalau kita kaji. Dengan senyuman dia, dengan cara dia bercakap ketika berniaga. Kalau orang cakap Cina, tak boleh sebut lah kan. Bangsa lain lah. Pandai berniaga, cara cakap, tak nak rugi kita cakap. Sebenarnya Rasulullah lagi tak pada tu. Rasulullah lagi tak. Takkan nak berniaga nak rugi. Dia Rasulullah adalah peran terbesar untuk umat Islam. Kan kita tahu Rasulullah sangat-sangat kaya raya. Sangat-sangat bilioner. Tapi dia habiskan dia punya harta ke jalan agama. Jadi dia perlu kaya, dia cakap. Dia perlu kaya. Untuk dia memastikan Islam tu kaya. Jadi takkan dia rugi. Dia lagi tidak daripada orang sekarang punya berniaga. Tapi cara kaedah dia macam mana? Dia main dengan hati. Tapi dia jujur. Yang pertama jujur. Kalau benda tu elok, dia kata elok. Kalau benda tu tak elok, tak elok. Tapi ada orang Melayu yang masih lagi mempraktikkan. Contoh, beli bang, ni harga apa? Harga ni RM1. Bang tak boleh ke 8 kupang bang? Tak apalah. Kalau awak ambil 2 ataupun awak ambil 3, saya bagi awak RM1 7 kupang ataupun RM2 sekupang. Nampak? Nampak tak? Di situ. Itu cara Rasulullah. Rasulullah dia kalau kita minta, dia kata cara dia menawar, ini daripada kita lama lah. Jadi, cara Rasulullah menawar tu, dia tidak, kalau orang tawar kata benda tu RM1, takkan 8 kupang tak boleh. Faham kan? Ada orang tawar tak? Okay. 8 kupang faham? 8 kupang 80 sen. RM1 kan? Takkan RM1 8 kupang tak boleh. Tapi boleh nak 8 kupang boleh, takkan ambil 3. Tu cara dia. Ambil 3. Ambil 3 aku bagi hang RM2.5. Contoh. Nampak? Walaupun dekat situ ada kerugian 50 sen, tetapi barang dia dah terjual 3. Daripada dia nak jual 1, lagi 2 tak tahu bila nak jual. Macam tu. Itu cara dia. So, okay, persoalan tadi tu faham kan? Yang abang kata tadi. Kalau kita ambil, kita cedok daripada
negara kafir dan kita Islam kan, sebenarnya itu memang dah nampak macam meniru, tapi takkanlah kita nak meniru seperti macam orang kafir punya, mestilah kita nak Islam kan produk kita. Walaupun kita meniru KFC, sini pun ada KFC juga, Kelantan Fried Chicken. Nampak, kita dah Islam kan dia, kita dah Malaysia kan dia, daripada Kentucky tu negara luar, kita jadikan dia Kelantan Fried Chicken. Kalau tengok pada dasar seketul tiru, tak. Untuk sana KFC Kentucky, ni KFC Kelantan. Kan beza tak? Inovasi daripada apa yang dia buat. Cuba tanya kat sana, ada tak ayam goreng pecah dengan sambal belacan? Tak ada, sini ada. Macam tu contoh. Inovasi. Ada sos mayonis. Jadi sos mayonis ada tak? Kita tambah satu lagi, ada budu dia cakap. Dia cakap dengan budu. Contoh, inovasi. Kita masih meniru. Tetapi kita inovasi daripada orang kafir dibolehkan. InsyaAllah. Tapi kalau nak lagi faham, boleh tanya lagi profesor. Terima kasih Encik Razi. Itu saja pada saya. Biasanya saya pas dekat paten lah. Okey, boleh. Assalamualaikum Encik Razi dan terima kasih Fira sebab atas soalan tadi. Saya akan teruskan saya punya bahagian lah, media sosial sebagai platform pendidikan. Media sosial ni tak asing lagi kat semua lah. Jadi untuk teknik kat sekolah juga, teknik pembelajaran secara guna media sosial ni dia bagi kemudahan dekat pelajar, kat tenaga pengajar untuk cari maklumat secara meluas dalam internet. And kemudahan ni juga dia bagi dapat melahirkan pelajar yang berfikir secara proaktif dan berkaliber lah. Tapi soalan saya, apa keburukan kita kalau kita terlalu bergantung kat kemudahan media sosial ni dalam pendidikan? Yang nak tahu keburukan Kalau tanya saya, ini pendapat saya. Keburukan dia, kalau tanya saya, sebenarnya kalau salah pilih ilmu, sangat besar impak dia. Sebab apa yang ada di media sosial, dia tak genuine. Dia tak ada authentikal dan genuine dia. Kita tak boleh mengesahkan perkara itu 100% fakta ataupun 100% tepat. Kalau yang umum kita boleh ambil. Kan? Contoh yang umum lah. Kan? Perkara-perkara yang telah dimaktubkan, perkara-perkara yang telah ditetapkan, dan perkara-perkara itu kita panggil sebagai perkongsian lah. Sekadar perkongsian daripada perkara yang telah ditetapkan. Contohnya surah-surah dalam Al-Quran, perkara yang telah ditetapkan, boleh ambil lah. Bagus pergi situ. Contoh kita nak quote hadis, ini masalah. Bila kita nak quote hadis, adakah hadis tu ada kaul-kaul, ada bahagian-bahagian dia. So, dia ada yang muktabar, dia ada yang maudhu', dia ada yang daif, dia ada yang palsu betul. Nampak? Jadi kalau kita bergantung 100% kepada media sosial, kan? Contoh macam tadi saya bagi tahu, Hasan Al-Banna bagi tahu, berniagalah kamu walaupun kamu dah kaya. Tiba-tiba orang kata tu hadis. Yang kita tengok tu, ni hadis, Nabi yang cakap. Kan salah tu. Walaupun perkara tu baik, kan salah. Tak tepat. Kan? Bukan Rasulullah yang quote yang tu. Yang tu Hasan Al-Banna. Macam tu, benda-benda begitu. Kalau nak ambil maklumat daripada media sosial boleh, tetapi pastikan ketulinan fakta dia tu. Ketulinan, ketepatan dia. Kalau dia daripada mufti, tengok. Ini kita apalah, tak mau terlampau masuk bahagian macam tu. Contohlah kita tengok satu fakta tu, kita ambil sosial lah, Contoh bantuan lah, sekarang banyak bantuan kan, bantuan persekolahan. Kan, RM300 boleh ambil kat pejabat pos. Macam tu. Adakah itu tepat? Adakah daripada kerajaan dan pejabat pos ni, kalau benda tu tepat, yes, boleh ambil. Kalau kata 100% kita nak percaya, sekarang ni scammer lagi ramai daripada yang bagi benda betul, ya. Scammer lagi ramai. Silap-silap tekan satu link, clear everything. Dia dah apa tu kita panggil dah tak secure.
dah tak jadi satu secure yang macam dulu. Mungkin kita boleh lagi satu zaman macam kita panggil kebangkitan teknologi sebelum pendigitalan. Waktu tu kita panggil analog. Walaupun dah ada teknologi tetapi kita panggil analog, zaman analog. Waktu itu masih boleh dipercayai lagi sebab ada ramai guru yang ambil daripada fakta-fakta Wikipedia. Kita ambil, kadang-kadang kita buat research kan, kita buat research, kita ambil banyak dalam internet. Tapi kalau sekarang kita perlu tapis dulu. Kalau soalan tadi kata perlukah kita ambil 100%, saya kata tak. Perlu kita, macam saya cakap pada mula tadi kita kena ada basic. Sekurang-kurangnya kita kena ada basic tentang apa yang kita nak buat tu. Kita nak cari apa, kita kena ada basic tentang tu. Supaya apa? Supaya mudah tak tertipu. Kan? Okey, terjawab ke? Terjawab. Ke? Takut juga. Terjawab. Dengar tak? Terjawab. Dengar. Betul lah apa yang Encik Radi katakan. Kita boleh ambil 100% lah daripada media sosial. Okay, seterusnya, penggunaan aplikasi media sosial ni, dia dapat memupuk pelajar ni berfikir secara kreatif, secara luar kotak, berfikir aras tinggi. Lagipun media sosial ni memang bagus lah untuk kita yang negara dia macam makin canggih kan. Cuma soalan saya kan, bukan semua orang ada akses untuk jaringan sosial ni. Macam mana untuk budak pelajar yang tak berkemampuan, dan perlu ke sekolah 100% menerapkan penggunaan sosial media ni? Lepas tu macam mana kita nak lahirkan pelajar yang setaraf kalau macam ada yang tak dapat akses, ada yang tak berkemampuan, ada yang berkemampuan? Okey. Dia perkara ni dia melibatkan banyak pihak, melibatkan satu perkara yang sangat-sangat besar. Kalau tanya saya, pendapat saya, benda ni kita tak perlu wajibkan kepada individu. Makna means keluarga ataupun student. Benda ni kita patut wajibkan kepada berwajib. Berwajib ni maksud saya, setiap sekolah, tak kisah sekolah swasta ataupun sekolah awam ataupun sekolah pendalaman ataupun sekolah mana-mana sajalah, tengah laut, tengah pulau, yang ini patut diperkasakan terlebih dahulu. Sebab kalau di zaman Nabi suka mesyuarah. Dia suka memanggil ramai kepada satu, bukan satu kepada ramai. Kalau kita tengok tadi pada soalan tadi tu, sebenarnya ni kaedah ni saya tak nak masuk yang bab yang lain lah, takut nanti ni kan. Dia mengajak kita bertentangan dengan apa yang Nabi ajar. Actually dia mengajak kita jauh daripada apa yang Nabi ajar. Nabi ajar macam ni, tapi yang satu side lagi ni ajar macam ni. Sebab Nabi ajar kita panggil yang ramai kepada satu. Yang ini satu teknologi maklumat, kau kena ada kan. Dia satu ni kena ke ramai. Faham? Sebab kalau ikutkan zaman Nabi suruh bina satu pusat. Waktu zaman itu adalah masjid lah. Kenapa kita tak terapkan? Kita memperkasakan daripada segi yang itu. Contoh di pendalaman, dulu ada buat. Kita adakan satu pusat. Pusat teknologi maklumat. Dan sekarang ni sebenarnya pun buat. Cuma benda tu tidak diiklankan, tidak di betul-betul diperkasakan. Faham? Sebenarnya patut diperkasakan. Contoh kita ada pusat maklumat rakyat, kita ada perpustakaan awam, kita ada pusat cyber. Dan benda-benda ni sebenarnya kalau kita terapkan semua ni untuk kolaborasikan. Untuk pendidikan ni sekolah lah. Kenapa tidak dijadikan sekolah? Ada subjek, ada subjek komputer. Tetapi tidak menjadi subjek teras. Cuba jadikan benda tu satu subjek teras. Macam mana kita buat bahasa Melayu, sains, adakan satu kelas dan setiap pelajar akan pergi ke situ mengikut schedule masing-masing lah. Kelas ini masuk kelas ni. Jadi semua akan dapat. Di semua sekolah kita buat benda tu teras. Mana kata murid-murid ni akan dimasukkan ke dalam itu, akan dia ajar benda yang sama. Semua. Dijadikan subjek teras, masuk. Jadi semua akan dapat. Susah ke tak susah. Bukan kita suruh beli seorang satu tablet. Macam tadi kata, kalau seorang satu tablet, kalau mak ayah yang tak mampu, kalau mak ayah yang tak ada, kalau yang duduk jauh, yang tak ada, jadikan kalau ada tablet, tak ada wifi pun tak boleh guna. Kan? Jadi
perlu letakkan satu pusat. Nabi kata letakkan satu pusat untuk jamaah. Bila kita berjamaah, kita duduk dalam jamaah, baru benda tu akan jadi. Bila ada mesyuarah, ada kejayaan. Ada mesyuarah, ada kejayaan. Ada jamaah, ada kejayaan. Tak ada. Kalau Melayu dia bersatu, kita tegur, kan, bercerai itu roboh. Nampak? Tu sebenarnya. Kan? Kalau daripada bagus untuk kita panggil self punya sendirilah, kan, boleh mandiri dengan keadaan media sosial. Tetapi untuk ilmu wajarnya kita adakan pusat yang ataupun kita jadikan sebagai teras pendidikan. Teknologi maklumat sekarang ni dah masuk pendigitalan dan dah beralih zaman daripada analog ke pendigitalan. Sepatutnya bukan memilih kasta, bukan select kita cakap kan. Zaman sekarang kita pergi select kan. Jangan select kan. Itu patut pihak-pihak berwajib lah. Bukan tak kisahlah politik ke, tak kisahlah apa-apa pun, tetapi mereka ni lah patut main peranan penting. Dia orang jangan select, dan orang macam kita lah, macam hampa lah, patut ketengahkan benda-benda gini kan. Jadikan benda tu sebagai subjek teras. Macam mana semua orang boleh. Memang maintenance dia agak tinggi daripada biasa, tetapi itulah yang negara-negara maju buat. Itulah negara-negara yang taraf tinggi buat. Di Amerika, di Australia, di mana-mana tempat, negara-negara yang canggih-canggih ni, dia benda tu dah jadi awam. Faham? Teknologi maklumat dia jadi awam. Semua anak-anak boleh akses semua. Sebab dia orang kat sana education nombor satu, itu dia orang buat dulu. Dia orang nak majukan negara dia orang, mana kata dia orang majukan anak-anak dia orang. So di negara kita ni mungkin ada pelik sikit kan. Semua di situlah pantauan perlulah. Pantauan yang paling penting. Pantauan dari segi akses anak-anak. Dan kalau kita fokuskan kepada pembelajaran, sekarang ni orang Islam dah banyak buat keluar tablet ilmu untuk kaedah Islam. Tak kisahlah dari segi matematik, algebra, dari segi bahasa Melayu, dari segi sains menurut Islam. Dah banyak sebenarnya. Dah banyak kita panggil pelopor-pelopor, tokoh-tokoh Islam yang dah bawa keluar dengan teknologi ni, cuma tidak diikat, tidak diwar-war kepada kita, di rakyat di peringkat kaum ni tak terima benda tu, tak tahu pun kan. Untuk kita kata kalau nak belajar macam ni, kalau kaedah ni macam ni, ada dah benda ni, ya ke, betul ke? Padahal dia orang dah guna lama dah. Faham? Maklumat tak sampai tu, sebab tu kita kata sebenarnya bersemuka tu lagi lah lagi apa-apa. Jadi macam even kita dah macam tahun semakin tahun makin canggih, kita kena seimbang lah juga kan. Kena seimbang, dan perkara ini bukan dimainkan oleh satu pihak macam saya cakap tadi. Pihak yang tertinggi kena mainkan peranan dulu. Sebab yang ni yang ada kuasa kan. Dan benda bila dia dah buat, kata Rasulullah, dia buat dulu. Rasulullah tu pemimpin. Dia buat dulu, kemudian yang bawah-bawah ni akan buat. Tak tercicir. Sebab tu agama Islam dapat, waktu zaman tu dapat keseluruhannya. Sebenarnya itu dari segi agama, dakwah agama. Kita boleh dakwah media sosial, buat kaedah yang sama. Biasa dapat sampai ke akar ubi dengan select. Dan perkara itu menggunakan sistem. Dan ada pantauan yang jelas lah. Dalam agama pun kita perlu pantau. Dalam agama pun ada juga cabang-cabang dia kan. Kita juga dengan teknologi maklumat. Saya tanya tadi, kalau nak suruh 100%, macam itulah jawapan saya. Kalau nak suruh 100% individu tu, saya tak setuju kan. Melainkan kalau kata ada yang berkemampuan, itu boleh. Ada kan yang tak berkemampuan tu, tak ada kan. Bentukkan pusat-pusat tu dijadikan teras pada pendidikan itu, dan masukkan dia dalam peran. Betul apa yang Cik Adi cakap. Itu saja soalan saya. Saya teruskan dengan Syazli.
Okey. Terima kasih Fatin dan Cik. Ini adalah soalan saya berkenaan dengan media sosial sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat. Kita tahu media sosial merupakan medium yang efisien bagi menyebarkan maklumat, terutama fatwa dan dakwah, bagi memberi pengetahuan kepada masyarakat. Penggunaan media sosial ini juga ada sejak zaman Rasulullah lagi, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan. Persoalannya, apakah perkembangan media sosial dalam konteks sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat? Konteks? Konteks sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat. Apakah dia punya soalan tadi, apakah dia punya apa? Apakah perkembangan media sosial Perkembangan dalam dia. Sebab tengok backdrop tu lawa belakang macam mana. Awalnya semua backdrop semua dinding-dinding rumah dia sikit. Perkembangan dia macam kita tahulah, media sosial ni adalah perantara sosial lah, betul. Tak semestinya dengan keadaan teknologi, betul kan? Macam tadi ada cakap pada zaman Rasulullah pun dah ada media sosial. Macam mana media sosial zaman Rasulullah tu? Boleh terangkan tak? Macam mana? Awak research kan apa tu media sosial zaman Rasulullah, macam mana dia punya media sosial kat waktu zaman tu? Maksudnya dari segi dakwah, dari segi lisan, berdakwah kepada manusia masa tu. Yelah, dia tadabbur kitab. Okey. Dia tu adalah kitab. Itu media. Ya. Kitab karangan hadis apa semua selepas pada zaman Rasulullah. Media dia Jibril. Advance pada teknologi. Dia terus pertama kalau dia dapat hadis qudsi tu direct daripada Allah. Keduanya dia dapat wahyu daripada Jibril. Itu yang tak terkalahkan oleh apa-apa teknologi sekalipun. Alright. Perkembangan dia dari situ kita tengok. Tadi saya pun ada sebut tentang daripada manual lah. Manual kepada teknologi teknologi analog kepada teknologi digital. Ini adalah perkembangan dia. Daripada lisan, daripada bersemuka, dan kemudian kita ada kitab. Yang pertama berguru, berdepan, belaga lutut. Kalau zaman-zaman saya sebut belaga lutut. Zaman pertama. Zaman kedua kita ada kitab. Guru-guru itu dah tak ada. Rasulullah pun dah tak ada. Kan? Ulama-ulama pun dah tak ada. Jadi kita perlukan kitab-kitab diorang tetapi yang sahih. Yang sanadnya tepat. Baik tu kitab. Kemudian bila ini dah dicetakkan kepada analog. Kan? Zaman-zaman analog pakai typewriter, pakai everything, bukan tulisan tangan lagi dah. Kita dicetak. Dan di sinilah kita walaupun ada perkembangan tapi kita kena sahihkan, kita kena pastikan authentikal dengan genuine dia. Bila dia dah diulang cetak, dia mesti awal Al-Quran dapat tepat. Dia tak akan berubah sehingga hari akhirat. Tapi manusia ada khilaf, dia mesti ada perubahan daripada kitab-kitab yang lain pada Al-Quran. Baik, membezakan Al-Quran dengan yang lain. Al-Quran itu mujizat, dia tak akan ada cacat, celah. Tapi selain daripada itu, mesti ada celah. Yang itu yang kita kena kawal. Bukan tak ada, tetapi less, kurang. Kemudian dia jadi daripada analog, dia pergi digital. Sekarang mendigitalan. Dan benda tu dah jadi PDF. Kan? Yang nak klik je. Tapi macam saya cakap tadi, perkembangan tu bagus. Perkembangan tu memudahkan. Tetapi macam saya cakap tadi, Rasulullah ajak kita ke sini, dia orang ajak kita ke sini. Nampak tak? Dulu kita berpusu-pusu mencari guru. Sekarang kita tak payah, kita tinggalkan guru. Sebab kita ada guru baru. Guru kita teknologi. Bukanlah tak bagus. Dia bagus dari satu sudut, tapi tak bagus dari satu sudut. Dia ada pro and con. Kalau kita pandai seimbangkan, perkara tu jadi bagus. Kalau tanya pendapat peribadi saya, berguru tu adalah lagi better.
kan? Kita tahu salah silap kita. Contohlah saya tanya, kalau awak baca satu perkara, satu ilmu, kan, dan awak faham sendiri ataupun macam mana, awak mesti, kita panggil pentamsilan, awak tamsilkan benda tu macam mana, awak sendiri fikir, betul kan, dan awak cakap balik tak? Betul. Awak tak cakap balik, apa yang awak terima tu, itulah awak save dalam memori awak dan awak rasa awak betul. Tu beza dia punya. Tapi bila kita berguru, macam mana kita tak? Kita akan bercakap balik, betul tak macam ni? Betul tak macam ni? Dan waktu itu bila salah akan ditegur pun ataupun tidak, automatically akan ditegur serta-merta. Faham? Baru kita tahu, salah, tadi aku faham macam ni. Macam tadi mula-mula saya cakap, ilmu dan pemahaman tu satu perkara yang berbeza. Faham? Bila kita dengan media sosial, teknologi maklumat, kita hanya akan dapat ilmu. Tak dapat faham. Ilmu boleh dapat. Ilmu, ambil lah banyak-banyak benda ilmu. Boleh dapat. Macam-macam ada. Itu fahaman ilmu ni. Sebab tu, belum. Kalau nak tanya daripada segi perkembangan daripada dulu, memang tak berkembang. Sekarang ni sebelum dari makin runcing kita dengan hubungan kita tu, maknanya orang cakap makin rapat lah, makin rapat dia akan sampai runcing. Bila dia dah terlampau rapat, macam tanah lah, tanah besar, dia makin rapat lama-lama kita panggil runcing, betul? Bukan runcing apa? Terputus. Terputus. Kan? Bila dah terlampau runcing dah kan, putus. Itulah zaman. Habis cakap itulah zaman. Apabila kita terlampau rapat, kita meruncing sekarang. Bila meruncing dah sekali kita putus. Akhir dia. Kiamat dah ada. Cerita dia lah. Kan? Kita akan memang teknologi kita nampak makin tinggi. Tapi kalau kita sedar, itulah dia. Hujung jari je. Nak bercakap pun macam ni je, padahal awak duduk kat mana, saya duduk kat mana kan. Jadi kat orang kat bulan pun boleh sembang macam ni. Kalau ada wifi lah kat bulan. Jawab tak soalan tu? Perkembangan tadi. Jawab cik. Okey. Jadi saya ada soalan kedua. Berkenaan dalam media sosial sekarang ni, yang kita tahulah ramai pendakwa guna untuk menjalankan dakwah. Dia jadi sebagai platform untuk meluaskan mesej dakwah diorang lah. Antara pendakwah tempatan kita kenal macam Ustaz Don Daniel, Ustaz Zaidul kan, yang famous sekarang ni. Bagi saya ni macam soalan sensasi sikit lah. Abang ni betul, saya tanya pendapat encik sendiri. Adakah encik rasa pendakwah sekarang ni menggunakan medium dakwah diorang, media sosial sebagai jalan yang betul? Okey, yang ini macam saya cakap tadi, kita tak boleh judge orang, kita tak ada kuasa untuk menghukum, kita tak ada kuasa untuk cakap apa-apa. Ini sekadar pandangan, apa yang kita lihat, apa yang terjadilah, apa yang kita lihat. Segelintir, kita boleh sebut agamawan ataupun ulama', segelintirnya menggunakan kaedah platform ini secara betul, secara tepat. Pak Imam dia dah terkenal, kita tengok dia masih mengekalkan cara dia berdakwah. Segelintirnya pada mulanya mungkin niatnya betul, tapi bila dah disogokkan Tuhan, tahu TikTok pun bagi duit, YouTube, apa-apa media sosial pun bagi duit. Bila dia memandang kepada itu, dia dah jadi lari. Bila kita boleh nampak konten agama tu niatnya betul, caranya salah, macam tu. Dia berkejar, dia mengejar perkara-perkara yang itu salah lah. Macam kalau tadi dalam awak banyak soalan tu tersebut, bagi saya lah Ustaz Azhar itu contoh sebab dia baik. Bagi saya, dia boleh katakan sebagai fiqh yang ada pada zaman sekarang. Di antaranya
tokoh fiqh yang ada yang hidup pada zaman ini. Dia salah seorang. Dia sangatlah baik. Dia semua tokoh ni dia rujuk. Tapi kita bangkai apa-apa pakalnya itulah. Kita nak tengok tentang fiqh, kita nak tahu tentang fiqh dengan Ustaz Al-Hadrus. Dia punya penerangan 1 jam 19 minit contoh. Janganlah kita tengok 19 minit. Kita kena tengok sejam 19 minit. Pada mula dia sampai sebab penerangan yang dia bagikan itu. Kadang-kadang kita ambil sikit je. Yang sekarang kita tahu kan, dia suka cut video. So dia daripada situ, daripada dakwah akan jadi fitnah. Benda ni dimanipulasikan oleh pihak-pihak agamawan juga. Dia tidak boleh untuk condemn each other. Kalau dari segi yang di tahu dia belum zaman-zaman hujung-hujung memang akan ada perbelahan ulama, akan ada inilah ada media sosial ni dia akan lagi fit. Pertelingkahan pendapat ni zaman dulu ada tak? Lepas pada zaman Rasulullah dah tak ada, Rasulullah dah wafat, turun kepada Khulafaur Rasyidin, turun kepada para aulia dan para tabi'in. Selepas pada itu dia ada pertelingkahan. Tambah-tambah lagi contoh seperti dalam dunia fiqh dan dunia tasawuf. Dia ilmu yang sama, faham dia berbeza. Ilmu dia sama, dia faham. So, media sosial saya boleh tadilah kita boleh dapat ilmu. Kita dengar ceramah tetapi dengar habis dengan separuh-separuh. Sebenarnya saya cakap kita hanya dapat ilmu. Dan dalam hari ni kita tahu, contoh ni bulan puasa saya sikit lah kongsi sikit contoh. Apa yang kita faham tentang puasa? Apa yang kita faham tentang puasa? Menahan lapar dan dahaga. Betul, tak salah. Tetapi kalau kita faham menahan lapar dan dahaga, kita hanya dapat yang itu je lah. Betul. Adakah kenapa Allah nak suruh kita lapar dan dahaga sedangkan Allah bagi kita rezeki? Nampak? Betul. Kan? Takkan sekadar itu saja yang kita katakan, oh puasa tahan lapar, tahan dahaga kan. So itu dari segi konsep ilmu kita tahu lapar dan dahaga. Tapi pemahaman puasa tu kita dapat tak? Kita tak faham kan. Jadi untuk faham pemahaman puasa tu mesti berguru lah. Kita kena tahu dari segi fiqahnya puasa ni sebenarnya apa. Dari segi fiqahnya kita tahu puasa ni menahan diri daripada segala perkara yang boleh membatalkan puasa itu sendiri. Bukan makan dan minum saja. Benda-benda lain yang membatalkan, itu dari segi fiqah. Tapi fahaman dari segi tasawuf lain. Nampak? Ilmu dia sama. Ilmu dia tentang puasa. Tetapi dari segi tasawuf, kita menahan segala-galanya, segala nafsu yang ada pada diri kita. Ini dari segi pandangan tasawuf. Menahan nafsu yang ada pada diri kita daripada melakukan satu perkara yang tidak diredai. Nampak lain tak pada tadi? Tak ada kena-mengena dengan lapar dan dahaga pun. Betul. Sebenarnya Allah nak melatihkan kita membuang segala sifat semula jadi yang ada pada diri kita, yang kita rasa kita ni manusia yang perlukan makan, perlukan minum, perlukan hawa nafsu. Jadi Allah nak suruh kita buang benda-benda ni yang ada pada ketika puasa ni siapa? Ingat kepada aku, katanya. Nampak? Beza tak pandangan tasawuf dengan pandangan fiqh? Sangat beza kan? Yang ni dia kata buang segala sifat-sifat tadi tu. Kita rasa selama hari ni siapa yang kenyangkan kita? Makan. Nampak? Siapa yang hilangkan dahaga kita? Air. Nampak? Sedangkan itu syirik kecil dalam bidang tasawuf.
Yang mengenyangkan kita Allah, yang menghilangkan dahaga kita Allah, yang memberi hawa nafsu pada kita pun Allah. Segala-gala yang menjalankan kita ni Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya pun bagi kita. Inilah hakikat puasa kalau nak tahu. Bukan yang tadi tu, betul dari segi fiqh. Dari segi tasawufnya yang ini. Usuluddin dia, Allah nak ajar kita apa yang kau buat selama hari ni 11 bulan yang kau rasa kau buat, tidak. Sebenarnya yang bagi kenyang pun aku, yang bagi lapar pun aku. Nak diajar dalam masa sebulan ni. Itulah tasawuf dia. Nampak tak? Ilmu sama tak? Ilmu dia dari satu dia puas. Tetapi pecahan dia banyak. Tetapi kalau kita dapat daripada media sosial, adakah kita boleh dapat penerangan macam tu? Tak. Tak kan? Boleh. Kalau macam ni boleh lah. Ni media sosial. Masih lagi walaupun jauh kan, platform tu dah betul. Tetapi kalau media sosial yang kita sebut tadi, YouTube, rakaman, kita takkan dapat. Takkan dapat. Contoh tadi tu ada lagi tahu yang kita dapat pencerahan untuk faham satu perkara. Kita boleh dapat ilmu je. Jadi kita type puasa, hakikat puasa. Betul lah. Puasa menahan lapar dan dahaga daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu sahaja yang kita dapat ilmunya. Penerangan. Faham? Macam tu lah. Dijawab. Ada ke soalan yang tak terjawab? Kalau tak ada, saya jawab insyaAllah. Semua soalan terjawab. Alhamdulillah. Ya. Jangan jaga hati, betul ke? Betul. Clear. Alhamdulillah. Jadi kalau tanya saya penggulungan, korang memang semua ambil course media sosial kan? Orang lah sebenarnya heroin Islam yang boleh mengubah. Bukan mengubah pun, kita tak boleh ubah apa-apa pun sebenarnya. Cuma kita membawa hala. Faham tak maksud saya? Membawa hala mengikut cita rasa Islam. Kalau ikutkan teknologi maklumat ni pun, kalau kita tahu pelopor dia pun, idea dia daripada orang Islam. Dia punya idea tu daripada tokoh agamawan kita, tokoh Islam. Tetapi bila dah direalisasikan oleh kita panggil non-Muslim lah, yang bukan Islam, yang kafir, tu kita boleh guna kaedah ini, platform ini mengikut cita rasa Islam. Kita boleh banyakkan forum, macam ni forum lah ni. Ini forum. Dia biar sikit, dia biar kita nak quality bukan quantity. Kalau ada 100 orang pun dalam persembangan ni, saya tak rasa 100 orang faham. Kan? Tapi biar macam ni. Tapi selalu kerap muzakarah, jangan tinggal muzakarah. Kalau kata guru saya tu, jangan tinggal muzakarah, dia kata. Kena sentiasa bermuzakarah. Buat imam kat mana sekalipun, buat apa sekalipun, sentiasalah muzakarah. Untuk apa? Untuk kita tahu yang la haula wala quwwata illa billah. Tak ada apa pada kita, hanya pada dia. Imam teknologi maklumat, walaupun macam tadi saya kata, benda ni kita nampak kaedahnya daripada orang Islam, lepas tu elaborate dia daripada orang kafir, tetapi daripada orang Islam dan orang kafir ni, kedua-duanya adalah insan yang Allah jadikan tetap kembali kepada Allah. Jadi kita boleh gunakan media sosial, tetapi dengan budaya kita, agama kita, cita rasa kita, adunan kita. Itu pendapat saya lah. Okey. Tak ada. Tak ada soalan. Terima kasih Encik atas perkongsian tadi. Banyak ilmu yang kita dapat sebenarnya. Tak? Betul kan? InsyaAllah. Dan terima kasih kerana bagi masa Encik meluangkan masa dengan kita orang. Baik. Pada bulan puasa. Saya tutupkan dengan bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih.
Assalamualaikum. Salam. Ambil kau sejam ha. Sejam no. Ui, Pak Baris.